Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Al-Akram dan juga barisan AJK Masjid Al-Akram, Tuan Imam dan juga Tuan Bilal dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan tuan-tuan, mari sama-sama kita berniat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Antara satu-satunya amalan yang mudah untuk mendapat pahala iaitu dengan niat sahaja. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan-tuan tak mendengar majlis ilmu, walaupun tuan-tuan tidur, tuan-tuan makan dan sebagainya, duduk saja pun bila niat iktikaf dia akan mendapat pahala sepanjang selama mana kita tak keluar daripada masjid ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pada hari Isnin yang lalu mengenai dengan solat witir. Perkara yang pertama saya nak sebutkan pada malam ini mengenai waktu solat witir sambungan pada minggu yang lalu. Di antara azan, di antara waktu solat witir ini waktunya di antara selepas sembahyang fardu Isya dan juga terbit fajar shadiq, iaitu azan subuh. Itulah di antara waktunya, waktu yang panjang, waktu yang panjang yang mana memberi peluang kepada kita menunaikan solat sunat witir. Hadis daripada Kharijah bin Huzafah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah keluar kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innallaha amaddakum bisalatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kamu bisalatin, dengan satu solat, hiya khairul lakum, dan solat tersebut lebih baik bagi kamu, min humrin na'am, berbanding dengan burung unta, iaitu al-witr, iaitu solat sunat witir. Ja'alahu Allahu lakum fima baina salatil isya ila an yattali'al fajr, iaitu Allah Ta'ala jadikan solat witir ini di antara solat fardu isya sehinggalah terbitnya fajar, iaitu azan subuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solat yang lebih baik daripada, lebih baik berbanding dengan burung unta yang kita sebutkan sebelum ini. Burung unta antara satu kinayah ataupun satu perkataan simpulan bahasa dalam bahasa Arab menunjukkan harta yang paling bernilai, iaitu burung unta. Pada zaman dulu tak ada harta-harta ataupun kereta yang mewah. Itulah antara barang yang paling bernilai. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, simpulan bahasa Melayu ini tidak sama dengan bahasa Arab. Orang yang tangannya panjang, dalam bahasa Melayu kata mencuri, dalam bahasa Arab menyatakan kuat bersedekah. Orang yang rumahnya banyak abu rumah dia, orang Melayu akan kata apa, sampah banyak rumah dia akan selalu bakar sampah. Tetapi dalam bahasa Arab menunjukkan bila rumah tersebut banyak abu, maknanya dia banyak memasak dan banyak memberi makan kepada manusia. Itu perbezaan dia. Sesungguhnya Nabi SAW melakukan witir ini pada semua waktu. Tak kira pada waktu awal malam maksudnya selepas daripada sembahyang fardu Isya, ada kalanya pada pertengahan malam, ada kalanya pada akhir malam. Seperti mana hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatuhu wa akhiruhu fantaha bitruhu ila sahar. Daripada setiap malam Nabi akan berwitir, awal malam dan pertengahan malam dan akhir malam. Ini menunjukkan solat witir bukanlah penghujung kepada semua solat. Bila seseorang solat witir, memang pada zaman sahabat dahulu ada yang dah solat witir selepas sembahyang fardu Isya, satu rakaat dah tutup,
Sebab Nabi kata ij'alu akhiru salatikum bil-laili witran, jadikan akhir solat kamu tu witir. Ada sebahagian sahabat, bukan seorang bukan dua, tetapi ramai di kalangan sahabat-sahabat yang masyhur, yang mereka ini sembahyang witirnya pada awal malam, kemudian bangun pada pertengahan ataupun akhir malam, mereka buka witir dengan satu rakaat. Buka witir dengan satu rakaat. Kemudian baru mereka sembahyang sunat, kemudian mereka solat witir sekali lagi untuk menutup malam tersebut. Perkara ini kalau kita lihat, ia bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi kata la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tak ada dua witir dalam satu malam. Kalau dia dah solat witir, kemudian tidur, bangun, buka lagi witir dengan satu rakaat, kemudian tutup balik, itu bukan dua witir, tetapi 3 kali witir dia buat sebenarnya. Dalam tak sedar 3 kali witir. Awal malam tutup, kemudian bangun, dia buat solat witir satu rakaat, buka balik, kemudian akhir sebelum lepas sembahyang tahajud semua tutup balik witir. Itu sebenarnya 3 witir dalam satu malam. Sebenarnya untuk solat witir ini adalah sunat hukumnya. Nabi kata ij'alu akhiri salatikum bil-laili witran, jadikan akhir solat kamu itu witir. Itu hukumnya sunat. Sebenarnya tuan-tuan boleh saja sembahyang witir 2 rakaat lepas sembahyang fardu isyak, tak kiralah. Buatlah secara genap 2 rakaat ke 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat. Kemudian di akhir malam selepas solat sunat tahajud, solat sunat selainnya, tuan-tuan buat tutuplah sekali dengan solat sunat witir 1 rakaat. Boleh juga, tak jadi masalah. Ada di kalangan ulama Syafi'i kita ada 2 pendapat yang kuat dalam masalah solat witir ini. Seseorang yang sudah buat ganjil solat sunat witir, tak kiralah dia buat 3 rakaat ataupun 7 rakaat ataupun 5 rakaat, dia dah siap dah 7 rakaat witir. Tiba-tiba terdetik pagi esoknya nak buat witir lagi, mengikut pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat Ibnu Hajar, dia membenarkan buat lagi solat witir, tetapi bukan dalam bilangan yang ganjil, genapkan, jangan lebih daripada 11 rakaat. Walaupun tidak dipersetujui pendapat ini oleh Imam Ar-Ramli, tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, di Malaysia ini pendapat Imam Ibnu Hajar, pendapat Imam Ramli, dua-dua diguna pakai, dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat kerana mereka ini adalah dipanggil sebagai ulama yang mutaakhirin, ulama yang terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada sebahagian ustaz yang menyatakan tidak dibenarkan solat witir selepas daripada dah buat bilangan ganjil 3 rakaat, 5 rakaat ataupun 7 rakaat, dah buat witir, bila bangun tengah malam tak perlu buat witir lagi, kerana Nabi menyatakan la witrani fi lailatin. Pendapat itu pun betul seperti mana disebut oleh Imam Ar-Ramli. Kalau sebahagian ustaz menyatakan dah buat witir 3 rakaat, tiba-tiba esok nak buat lagi witir 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat, dan yang penting jangan lebih 11 rakaat bila digabungkan, itu mengikut pendapat Ibnu Hajar, juga adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dua-dua pendapat betul. Dia sebenarnya pendapat antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Ramli ini di Malaysia kita memang dua-dua diguna pakai. Pendapat Ibnu Hajar lebih terkenal di negara Mekah dahulunya, kemudian di negara mana? Yaman. Adapun pendapat Imam Ramli di Mesir, kitab-kitab pendapat dia diguna pakai di Mesir. Di Malaysia, di Malaysia, di Nusantara kita akan menggunakan dua-dua pendapat ini. Samalah juga perbezaan pendapat bila mana ibadat korban ini, kita nak buat akikah dulu ataupun nak buat ibadat korban pada musim korban. Maka Imam Ar-Ramli menyatakan dua-dua kita buat, gabung terus. Niat satu bahagian lembu untuk apa? Korban, dalam masa yang sama buat akikah juga. Boleh. Pendapat Imam Ramli itu pendapat yang kuat. Pendapat Ibnu Hajar juga menyatakan tak boleh, kena buat satu saja. Nak buat korban, nak buat akikah. Tapi dua-dua pendapat ini kuat. Kalau ada kontradiksi antara ustaz-ustaz yang menyebut satu pendapat, satu lagi ustaz sebut satu pendapat lain, yang mana satu betul, dua-dua betul. Dua-dua betul.
Dia sebab pendapat ini dalam mazhab Syafi'i, bila ulama terkemudian antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar ada sedikit kontradiksi antara dua pendapat. Dua-dua pendapat boleh diguna pakai, cuma untuk ustaz yang mengajar sepatutnya dia bentangkan, sebutkan dua-dua perkara inilah. Tapi sebenarnya banyak masalah perbezaan antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Kita lihat daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata daripada setiap malam Nabi akan berwitir. Awal malam Nabi buat, tengah malam Nabi buat, akhir malam pun Nabi buat, dan sehingga sampai witirnya itu ke waktu sahur. Waktu sahar. Sahar ni waktu sahur lah. Waktu yang last sekali Nabi semayang. Ini menunjukkan witir ni bila buat bila-bila masa. Daripada Alqamah bahawasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kana yutir hina yabqa min al-lail nahwu ma dhahaba minhu min hina shalla al-maghrib, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mislah. Abdullah bin Mas'ud dia juga buat witir ketika mana masih berbaki malam, mana ada lagi waktu malam, dia akan buat sembahyang witir. Berdasarkan hadis Nabi, ada yang Nabi buat tengah malam witir, ada Nabi buat awal malam, ada Nabi buat hujung malam. Sebenarnya menunjukkan perbezaan waktu witir berbeza dengan situasi. Kadang-kadang Nabi letih sangat, Nabi buat awal. Kadang-kadang Nabi rasa nak buat hujung, Nabi buat hujung. Rasa Nabi nak buat tengah, Nabi buat tengah malam witir. Terpulang. Berbeza-beza mengikut keadaan Nabi. La'allahu kana waj'an wa haythu awtara wasfuhu. Kemungkinan kadang-kadang Nabi sakit, Nabi buat pada pertengahan, kadang-kadang Nabi nak bermusafir, kadang-kadang Nabi ada pelbagai urusan. Nabi pun manusia macam kita, jadi Nabi buat berbeza-beza mengikut kesesuaian ataupun keselesaan Nabi. Tetapi ghalib ataupun kebanyakan solat witir Nabi ini lamma urifa min muwadhabatihi ala salat fi aktsaril lail. Nabi akan berterusan solat pada kebanyakan malam. Tidak kira awal malam, hujung malam, akhir malam, selalunya kebanyakan daripada malam Nabi akan habiskan dengan solat. Okey, sekarang kita lihat di antara solat, perbincangan mengenai solat witir. Apabila seseorang tertinggal sembahyang isyak, tertinggal, mungkin dia tertidur, maka adakah perlu dia mendahulukan solat witir ataupun solat isyak? Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang mu'tamadnya adalah dia tidak boleh mendahulukan solat witir, kerana li'anna al-asla fil qada annahu yukal ada, dia kena sembahyang fardu dulu. Ini pendapat, satu pendapat lah. Sebenarnya dalam isu ini kita lihat dia tinggal solat isyak tu sengaja ke atau tidak sengaja. Sekiranya seseorang meninggalkan solat isyak itu dengan sengaja, memang ada waktu dia tak nak sembahyang, kewajipan fardu isyak itu adalah tuntutan segera untuk dia buat. Kalau dia buat sembahyang lain, dia anggap dia berdosa. Tapi kalau dia tertidur ataupun dia terlupa sembahyang isyak, selalu sembahyang awal, tiba-tiba hari tu balik rumah lambat, terlupa sembahyang isyak, itu namanya tak sengaja. Bila tak sengaja, dia boleh buatlah ibadat sunat dulu ke, nak buat witir dulu, nak buat qada witir yang sebelum ini, ataupun nak buat qada isyak pun terpulang kepada dia, tidak menjadi masalah. Kemudian apabila seseorang menjamakkan isyak dengan maghrib, jamak takdim, solat maghrib, solat isyak dalam waktu maghrib, adakah dia boleh mendahulukan isyak, solat isyak dulu solat witir sebelum masuk waktu isyak? Mana dia sembahyang maghrib dalam waktu maghrib, kemudian lepas beri salam sembahyang maghrib, dia sembahyang fardu isyak, kemudian lepas sembahyang fardu isyak dia solat sunat witir atau solat sunat ba'diyah isyak dan witir. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Dalam masalah ini kita perlu tahu bilakah waktu yang dibenarkan untuk solat witir.
Solat witir ini waktu dia adalah selepas ditunaikan solat fardu isyak, bukan selepas masuk waktu isyak. Itu tuan-tuan perlu tahu. Tetapi yang afdalnya nak cerita sudah boleh, memang boleh. Yang afdalnya adalah dilewatkan witir an sunnatul isyak, selepas daripada ba'diyah isyak. Maknanya kalaulah dia solat maghrib jamak taqdim dalam waktu maghrib, kemudian dia beri salam semayang fardu isyak, kemudian dia solat ba'diyah isyak, kemudian dia solat witir, boleh. Itu yang terbaik, itu yang afdal. Dia solat sunat ba'diyah isyak, kemudian barulah dia solat witir. Kalau dia tak nak buat ba'diyah isyak pun tak apa, dia semayang jamak waktu maghrib, waktu isyak, dalam waktu maghrib, kemudian terus dia menunaikan solat witir tanpa solat sunat ba'diyah, solat sunat selepas isyak. Boleh, cuma tidak afdal. Masalah yang berikutnya, adakah boleh untuk dia qada solat witir ini? Solat witir seseorang yang tertinggal, dia selepas semayang isyak, dia cadang ni nak semayang sebelum subuh esok witir, tapi dia bangun-bangun dah azan sudah azan subuh. Adakah boleh untuk dia qada solat witir? Ada dua pandangan ulama. Pandangan yang pertama menyatakan tak boleh qada. Sebab apa tak boleh qada? Kerana dia adalah solat sunat. Solat sunat ini bila gugur, bila terlepas, maka habis. Seperti gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan, kita tak boleh qada. Dia ada waktu dia. Bila berlaku gerhana, dia maka jabatan falak setiap negeri dia akan bagi tahu, okey, waktu gerhana hari ini bermula jam ini sampai jam ini. Lebih kurang berapa jam? 4 jam, 5 jam. Waktu itu saja yang dibenarkan untuk semayang. Kalau terlepas, maka tak ada lagi qada untuk semayang gerhana. Begitu juga dengan solat witir. Ini untuk pandangan yang pertama. Tuan-tuan kena faham, ini pandangan yang pertama. Pandangan pertama, pandangan yang tak kuat. Pandangan yang kedua adalah boleh qada, dan inilah pendapat yang mu'tamad, dan inilah pendapat yang digunakan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis man nama anil witri, siapa yang tertidur, tak sempat witir, tertidur, au nasiyah ataupun terlupa, falyusalli idza zakaraha, bila dia sedar, bila dia teringat, maka dia semayang. Wa idza istayqadha, bila dia bangun tidur, maka dia semayang. Wali'annaha salatun laha waqtun ratib fawajaba alla tasqut bi fawati waqtiha kal faraid. Sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam laras bahasa yang mudah, iaitu setiap solat yang berwaktu boleh diqada. Setiap solat yang berwaktu boleh diqada. Solat sunat witir berwaktu, ya, ada waktu mula selepas sembahyang fardu isyak, ada waktu akhir iaitu waktu azan subuh. Bila ada waktu mula, ada waktu akhir, dipanggil solat yang berwaktu. Bila solat yang berwaktu, dia boleh qada. Solat yang tak ada waktu tak boleh qada. Solat tahiyatul masjid tak boleh qada sebab dia tak ada waktu. Tuan-tuan masuk bila pun masjid, sembahyang tahiyatul masjid, dia tak ada waktu. Tak ada waktunya daripada sekian sampai tamatnya sekian, tak ada. Jadi setiap sembahyang, setiap puasa yang berwaktu, maka dibenarkan untuk qada. Macam puasa pada hari Ashura pada minggu yang lalu, 10 Muharram, puasa hari Ashura terlepas. Walaupun satu pandangan, terutama dalam mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, menyatakan tidak dibenarkan qada, kerana bila terlepas saja hari Ashura, maka terlepaslah kelebihan tersebut. Siapa terlepas puasa, maka terlepaslah kelebihan, tak boleh qada. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i boleh qada, kerana setiap puasa yang ada kelebihan seperti itu terlepas, kita boleh qada. Kita lihat lagi mengenai dengan solat witir ini. Gambaran solat witir, tuan-tuan kena faham, dalam solat witir ini dia ada 3 gambaran. Pertamanya adalah witir pada awal malam.
Kemudian dia solat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian dia witir lagi. Macam saya bagi tahu tadilah, itu gambaran pertama solat witir. Contohnya pada bulan puasa lah, kita solat tarawih, solat witir. Kemudian kita solat sunat, solat tahajud dan sebagainya. Kemudian kita buat pula witir sekali lagi. Witir. Walaupun kita dah buat 3 rakaat bersama imam, tapi kita buat witir selepas itu bukan dalam bilangan yang ganjil. 2 rakaat, 2 rakaat. Selagi mana tidak melebihi batasan 11 rakaat. Itu dipanggil sebagai takmilul witir, penyempurnaan witir. Gambaran yang kedua, witir dengan 1 rakaat. Bila dia witir 1 rakaat, kemudian bila dia bangun tidur, dia witir lagi 1 rakaat. Seperti yang saya bagi tahu tadi, ini istilahnya, termnya adalah dipanggil naqdul witir. Ini kita panggil tutup witir, buka witir. Ini walaupun ramai sahabat yang buat, tetapi Nabi larang. Kerana Nabi kata la witrani fi lailatin. Macam mana sahabat buat sedangkan Nabi larang? Kerana hadis tersebut tak sampai kepada dia. Nabi kata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemudian gambaran yang ketiganya, afdal adalah melewatkan witir, supaya jadilah witir ini adalah solat yang terakhir untuk dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai dengan niat witir ini, niat witir ada 2. Satu dipanggil sebagai sunat mutlak. Sahaja aku solat sunat dah cukup. Dapat witir. Ada pun pendapat yang mu'tamad tidak. Mengenai dengan solat sunat, bukan solat sunat witir, solat sunat, dia ada 2. Satu, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ini, tuan-tuan datang, solat sunat mutlak ini, tuan-tuan datang je masjid, saja aku solat sunat 2 rakaat. Itu adalah mutlak, iaitu tahiyatul masjid mutlak. Tuan-tuan tak perlu niat tahiyatul masjid pun tak apa. Tuan-tuan datang masjid, saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Dapat tahiyatul masjid. Solat sunat mutlak ini dalam bahasa yang mudah dipanggil tidak ada waktu. Solat sunat yang tak ada waktu. Contoh, solat sunat hajat tak ada waktu. Solat sunat hajat tak ada waktu. Solat sunat taubat tak ada waktu. Solat sunat istikharah tak ada waktu. Solat sunat yang tak ada waktu ini, itulah dipanggil sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, tahiyatul masjid pun termasuklah dalam tu. Sebab apa termasuk? Sebab dia tak ada waktu. Bila yang tak ada waktu ni, tuan-tuan niat sahaja aku solat sunat, cukup. Itu sudah cukup. Maka dapatlah pahala solat sunat. Kalau tuan-tuan masuk masjid, dapatlah pahala tahiyatul masjid. Sebab itu bagi seseorang yang, contohnya lah, dia datang lagi 10 saat nak iqamat, lagi 20 saat nak iqamat, nak sembahyang sunat tak sempat. Apa perlu buat? Nak duduk dulu. Jangan duduk, berdiri saja, tunggu sampai dilaungkan iqamat, kemudian sembahyang fardu bersama dengan imam. Jangan duduk, maka sembahyang fardu tersebut akan mendapat pahala tahiyatul masjid selagi dia tak duduk. Sembahyang waktu Jumaat pun sama. Bila Jumaat ini tuan-tuan datang lambat, jangan duduk, berdiri je sampailah habis khutbah kedua, terus sembahyang bersama imam. Tuan-tuan akan mendapat pahala tahiyatul masjid. Bahagian yang kedua dipanggil solat sunat yang berwaktu. Itu kena niat lah. Solat sunat yang berwaktu termasuklah solat sunat witir, dia berwaktu. Jadi kena niat. Kalau tuan-tuan kata saja aku solat sunat, maka tak jadi solat sunat witir. Solat sunat witir dia mesti ta'yin, tentukan saja aku solat sunat witir, baru jadi. Solat sunat subuh, qabliyah subuh, kena niat saja aku solat sunat subuh ataupun qabliyah subuh, baru jadi solat sunat qabliyah tadi. Kalau tuan-tuan niat saja aku solat sunat saja, maka tak jadi. Sebab solat sunat subuh juga ada waktu, solat sunat sebelum zuhur ada waktu mula, waktu akhir. Solat sunat qabliyah asar ada waktu mula, waktu akhir. Solat duha pun termasuk ada waktu mula, waktu akhir. Waktu duha ini masuknya bila? Waktu duha ini masuknya adalah 20 minit selepas daripada waktu syuruk. Tuan-tuan lihat, selalu kuliah subuh hari Sabtu Ahad, ustaz yang bagi kuliah berhenti je kuliah waktu syuruk, orang dah bangun sembahyang sunat. Itu waktu yang diharamkan.
tuan-tuan, yang diharamkan sembahyang ini sampai bila? Selepas kita sembahyang fardu subuh sampai matahari naik satu galah. Jabatan Falak kata satu galah tersebut satu apa, kita panggil apa, tombak apa, itu adalah waktunya lebih 20 minit. Dulunya dulu 27 minit. Sekarang dia buat kiraan 20 minit. Dah cepat. 20 minit. 20 minit selepas bila? Selepas waktu syuruk. Syuruk ini matahari baru nak naik. Tuan-tuan dah sembahyang sunat dah. Sebab ustaz habis kuliah awal, tuan-tuan pergi belakang sembahyang sunat, saja aku solat sunat isyraq 2 rakaat. Tak masuk lagi isyraq. Itu waktu diharamkan sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil sebagai waktu makruh tahrim. Hanya sekadar nama saja makruh tahrim, hukum adalah haram. Term saja makruh tahrim. Sebenarnya makruh tahrim itu adalah haram. Jadi bila masuk waktu ni, tuan-tuan tengok waktu syuruk pukul berapa? Waktu syuruk kalau pukul 7:11 minit, maka tambah lagi 20 minit. Selepas itu bermulalah masuk waktu isyraq, bermulalah masuk waktu duha. Sebab yang mana nak buat dulu, isyraq ke duha? Sebenarnya isyraq ni ulama berbeza pendapat. Duha ulama tak beza pendapat. Isyraq ada ulama kata ada ulama kata tak ada. Berdasarkan hadis Nabi kata man shalla qa'idan, siapa yang sembahyang man shalla subha, siapa yang sembahyang fardu subuh jama'atan, secara berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Terbit itu masih haram, sampai naik satu galah. Tambah lagi 20 minit. Kemudian dia solat sunat 2 rakaat. Dalam hadis sebut 2 rakaat tersebut Nabi tak bagi tahu 2 rakaat tu isyraq ke duha. Itulah ulama berbeza pendapat, dan disitulah sebenarnya bermulanya masuk waktu duha. Masuk waktu duha di situ bermulanya. Tuan-tuan nak sembahyang duha pun boleh, tapi tunggu dulu. Jangan terus habis kuliah terus waktu duha baru sarapan pagi. Sarapan dulu kalau ada makanan selepas kuliah subuh, kemudian baru solat sunat duha atau solat sunat isyraq. Kemudian barulah Nabi kata kana lahu mislu ajri, baginya adalah seumpama, bagi dia mendapat pahala umrah dan haji yang sempurna. Umrah dan haji yang sempurna Nabi ulang sebanyak 3 kali. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, untuk mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna bukan satu perkara mudah. Dia kena duduk lepas sembahyang fardu subuh berjemaah di masjid, duduk bukan sarapan pagi tu, duduk sampai mana? Sampailah naik matahari satu galah 20 minit selepas waktu syuruk. Lepas tu barulah sembahyang sunat, maka berdapatlah pahala haji dan umrah yang sempurna. Mana waktu panjang lah. Kalau sekarang subuh pukul 6, habis sembahyang 6.20, mungkin kita nak baca Quran zikir sikit sampai 6.30, ada baki lagi lebih kurang 1 jam. 1 jam. Maka di situlah kita kena bacalah Quran sebanyak mungkin, zikir, kemudian sampai 20 minit lepas waktu isyraq barulah kita solat sunat, maka dapatlah pahala haji dan umrah yang sempurna. Sebab pahala haji umrah sempurna bukan senang kita nak dapat. Kalau tuan-tuan pergi Mekah pun, tuan-tuan nak kena, kalau daripada Malaysia nak pergi menunaikan umrah, kena niat di miqat. Niat di miqat, kemudian sampai sana kena buat tawaf, kena buat sa'i, kena tahallul. Kalau duduk di Mekah, kena keluar daripada tanah haram, kena niat, kemudian kena patah balik ke tanah haram, buat tawaf. Semua benda itu bukan perkara mudah. Begitulah juga kita nak dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, bukan perkara yang mudah. Sudah pasti memerlukan masa yang panjang, 1 jam lebih kurang. Tapi tuan-tuan kalau tengok, habis sembahyang pukul 6.30, sampailah kita ke 7.40, 7.45 lah, 20 minit. Tambah-tambah musim haji, tawaf ni, kalau tuan-tuan berada di tingkat yang paling bawah, paling cepat pun musim haji 1 jam 10 minit, paling cepat 7 jam. Berjalan dalam keadaan yang sederhana, yang lambat, maka 1 jam setengah ke 1 jam 45 minit, 7 pusingan. Kalau di bawah itu boleh sampai 1 jam 10 minit ataupun lebih, bergantung kepada kesesakan orang pada waktu
pada witir ni adalah ganjil. Kalau 2 rakaat tu genap, dia kena sebut 2 rakaat daripada witir, ataupun 2 rakaat sebahagian daripada witir, ataupun dia niat saja aku solat sunat muqaddimah witir. Perkara ni kalau tuan-tuan tengok YouTube ke apa, memang perbahasan terlampau panjang, tapi sebenarnya bukanlah menjadi mesti dan perlu. Sebab sebahagian orang ada soalan ni pernah tanya kepada saya, WhatsApp kepada saya, mesti dan perlu. Sebenarnya tidak. Tak perlu. Tuan-tuan niat saja aku solat sunat witir 2 rakaat itu pun dah cukup. Kemudian tambah lagi 1 rakaat. Kalau nak letak sebahagian saja aku solat sunat witir 2 saja aku solat sunat sebahagian daripada witir 2 rakaat, boleh juga. Ini punca dia kerana witir itu adalah ganjil, kita sembahyang 2 rakaat adalah genap. Jadi tidak seimbang, niatnya witir tapi sembahyangnya genap, itu punca dia. Sebab tu sebagai ulama kita niat apa? Niat muqaddimah witir. Muqaddimah ni pendahuluan witir. Dan disunatkan dalam niat witir ini, disunatkan niat bilangan rakaat. Kalau tuan-tuan tak niat bilangan rakaat, nanti kita akan bincangkan berapa rakaat tuan-tuan perlu buat. Kemudian hukum sekiranya dia solat sunat witir qada ataupun tunai, dia nak niat qada tunai, hukumnya sunat. Tak kira sembahyang fardu, sembahyang apa pun. Tuan-tuan tertinggal sembahyang subuh semalam, tuan-tuan nak sembahyang subuh sekarang ni lepas sembahyang maghrib, tuan-tuan bangun saja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Taala. Tak perlu niat qada pun tak apa. Tak perlu niat qada apa. Niat qada, niat tunai adalah sunat. Termasuklah solat sunat witir. Solat fardu pun sama, sunat. Okey. Kita lihat seseorang yang mana dia tak sebut bilangan rakaat saja aku solat sunat witir kerana Allah Taala. Berapa rakaat tu? 2 rakaat ke, 3 rakaat ke, 5 rakaat ke, berapa rakaat? Jadi ulama sepakat, kalaulah seseorang itu niat bilangan rakaat pada solat witir, wajib dia berpegang dengan apa yang dia niat. Kalau saja aku solat sunat witir 2 rakaat, mesti 2 rakaat beri salam. Kalau dia kata saja aku solat sunat witir 3 rakaat beri salam. Kalau dia kata saja aku solat sunat witir 5 rakaat, 1 salam, 5 rakaat itu beri salam. Tak boleh tambah. Wajib. Dia sembahyang dengan kadar apa yang dia niat. Okey, kalaulah seseorang ni dia tak niat bilangan, saja aku solat sunat witir kerana Allah Taala, jadi berapa rakaat dia boleh buat tu? Di sini ulama menyatakan 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia boleh pilih berapa rakaat yang dia nak. Berapa rakaat dia nak, dia boleh buat. Kalau dia nak buat 2 rakaat pun boleh, kemudian tambah 1 rakaat lagi, ataupun dia nak buat 3 rakaat terus pun boleh, dia nak buat pada dia. Mana ikut atas dia, sama ada dia nak buat secara witir, ikut atas dia. Pendapat yang pertama ni kata ikut atas dia berapa banyak dia nak buat, tetapi dalam bilangan ganjil. Dalam bilangan ganjil, tak boleh bilangan genap. Pendapat ini disokong oleh Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Syafi'i, dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Khatib Asy-Syirbini. Dia kata, mereka ni kata, siapa yang sembahyang witir, saja aku solat sunat witir kerana Allah Ta'ala, dia hanya boleh buat dalam bilangan ganjil. Tak kira lah 1 rakaat pun boleh buat, 3 rakaat boleh buat, 5 rakaat boleh buat, 7 rakaat boleh buat, cuma jangan buat dalam bilangan yang genap. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh Imam Ar-Ramli dan juga Imam Al-Ghazali rahimahumallahu ta'ala, dia kata bila seseorang itu niat saja ke solat sunat witir, tak tentukan bilangan, maka dia perlu buat 3 rakaat. Kerana sembahyang ni tak ada 1 rakaat. Sembahyang, tuan-tuan lihatlah, sembahyang apa pun tak ada 1 rakaat. Sembahyang melainkan witir je. Jadi dia kena buat 3 rakaat. Sembahyang paling kurang 2 rakaat. Pendapat Khatib Syirbini, Zakaria Al-Ansari, ini pendapat yang terpilih. Kemudian kita lihat
Okey. Lagi. Sambungan yang tadilah, sekiranya kita bertakbiratul ihram solat witir tak niat bilangan rakaat, adakah boleh buat genap ataupun witir buat dalam bilangan yang ganjil? Menyatakan hanya boleh pada bilangan witir saja, tidak boleh pada bilangan genap, sama ada 1, 3, 5. Pandangan yang kedua, dia kata boleh nak buat, nak genap boleh, nak ganjil pun boleh. Maknanya kalau dia saja ke solat sunat witir kerana Allah Ta'ala, dia buat 2 rakaat pun boleh, 1 rakaat pun boleh, 4 rakaat pun boleh, 5 rakaat pun boleh. Tapi kalau dia buat 4 rakaat, lepas tu dia kena tambah lagi 1 rakaat, kerana witir itu adalah bilangan ganjil. Kemudian kita lihat seseorang yang telah niat bilangan rakaat pada solat witir, maka adakah dibenarkan untuk dia tambahkan lagi bilangan rakaat ataupun kurangkan? Di sini menyebutkan seseorang bila mana telah niat bilangan rakaat dalam solat sunat witir, maka tidak boleh bagi dia untuk menambah rakaat ataupun mengurangkan rakaat sama sekali. Itulah perbezaan di antara solat sunat mutlak dan juga solat sunat witir. Sebab solat sunat mutlak tuan-tuan boleh buat. Kalau tuan-tuan buat semayang saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tiba-tiba tuan-tuan nak tambah, boleh tambah. Itu perbezaan dia. Kalau witir tak boleh, solat sunat mutlak boleh. Solat sunat qabliyah sebelum zuhur pun tak boleh buat. Tuan-tuan niat saja aku solat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat, tiba-tiba tuan-tuan nak buat 4 rakaat, tak boleh. Kena buat 2 rakaat beri salam. Kalau nak buat, tambah lagi 2. Sebab tuan-tuan dah niat 2 rakaat. Bilangan rakaat solat witir paling kurang 1 rakaat. Sekurang-kurang kesempurnaan solat witir adalah 3 rakaat. Paling banyak, paling sempurna adalah 5 rakaat. Kemudian 7, kemudian 9 dan kemudian 11. Itu pendapat yang mu'tamad lah. Walaupun di sana kita lihat dalam hadis, kalau kita lihat hadis yang sahih, pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan. Maka Aisyah kata, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi bila sembahyang malam pada bulan Ramadan ke ataupun selain bulan Ramadan ke, Nabi hanya sembahyang 11 rakaat. Nabi tak tambah daripada 11 rakaat. Sebab itu sebahagian kita menyatakan solat tarawih ni 8 rakaat. Bukan 20 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah ni hanya hadis sahih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Cuma tuan-tuan kalau nak tanya mengenai sunnah 8 rakaat ini, tuan-tuan jangan tanya sunnah, tuan-tuan tanya bagaimana solat Nabi. Solat bagaimana rukuk Nabi, bagaimana qiyam Nabi, bagaimana sujud Nabi. Sebab Nabi semayang malam 8 rakaat, tapi bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Kita 20 rakaat pun 45 minit, 1 jam. Semayang Nabi sampai bengkak-bengkak kaki, kadang-kadang hampir sepanjang malam Nabi semayang 8 rakaat je. Jadi tuan-tuan tak boleh nak samakan. Solat witir kata sunnah 8 rakaat. Sunnah itu dari sudut bilangan, bukan dari sudut kualiti tuan-tuan semayang. Di sana ada satu pandangan di kalangan ulama Syafi'i menyatakan bilangan witir paling banyak 13 rakaat. Tapi 13 tersebut, ada ulama kita 13 tersebut adalah termasuk solat sunat qabliyah subuh. Jadi 13 rakaat. Okey. Kemudian hukum solat witir 1 rakaat. Dia bila ustaz mengajar kata solat sunat witir 1 rakaat, dia berpegang tu je, 1 rakaat selama-lamanya. Dia tak buat 3, tak naik-naik dah. 1 tu je. 1 rakaat. Solat sunat ba'da isyak 2 rakaat, witir 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Tak pernah naik. Walaupun hari Sabtu, hari Ahad cuti pun tetap 1 rakaat, tak naik-naik. Jadi hukum mengenai dengan berpada solat witir 1 rakaat ini, hukumnya khilaful aula. Hukumnya khilaful aula, maksudnya bertentangan dengan perkara yang afdal. Tapi taklah makruh.
Cuma bila mana dia selalu buat satu rakaat, ada ulama menyatakan makruh. Sebab dia tak naik-naik satu rakaat, tapi itu lebih baiklah. Satu rakaat dia buat lebih baik daripada orang tak buat langsung. Pendapat Al-Qadhi Abu Tib menyatakan makruh witir satu rakaat. Imam Ibnu Hajar mentaklikkan dalam kitab I'ab, dia menyatakan yang dimaksudkan makruh tersebut dimakruhkan berpada dengan satu rakaat, la anna fi'laha la sawaba fih. Bukanlah maksudnya perbuatan tersebut makruh, bukan. Bukan perbuatan solat tu makruh, sebab solat tidak makruh. Perbuatan solat tak makruh. Bukan dia tidak memperolehi pahala. Sebab bila sebut makruh ni, tuan-tuan kena faham. Bila buat makruh ni, tuan-tuan kena faham, bila makruh dalam solat berjemaah, bermaksud dia tak dapat pahala jemaah. Itu makruh. Bila makruh menghilangkan pahala. Makruh buat perkara yang lara, sembahyang Jumaat, bercakap ketika khatib berkhutbah, makruh. Bercakap tu makruh, hilang pahala Jumaat. Tapi di sini makruh bukan bermaksud hilang pahala witir, tak. Bukan maksud hilang. Dan bukanlah maksudnya dia buat satu rakaat makruh. Solat itu makruh, tidak. Solat itu tidak makruh. Cuma perbuatan yang berterusan, konsisten di atas satu rakaat itu, istiqamah satu rakaat itu yang makruh. Sembahyang tu tidak makruh. Sembahyang witir tak makruh. Dia dapat pahala. Sebab hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat daripada Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutir bi wahidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu witir satu rakaat. Nabi pun ada juga buat satu rakaat. Cuma pendapat Ibnu Salah, dia tidak menghafal hadis ini dan mardudun bi hadzal hadis, dan ditolak dengan hadis ini, hadis Ibnu Hibban. Ada ulama jawab, annal asla adamul karaha illa bidalilin khass walam yujad. Sebenarnya Nabi buat satu rakaat ini nak menunjukkan harus. Kalau tak, orang tak buat satu rakaat. Kemudian bila sebut kata makruh, buat satu rakaat solat witir satu rakaat makruh. Makruh ni bukan boleh sebut saja hukum makruh, kena datangkan dalil yang khusus yang Nabi melarang perkara tersebut, yang menyatakan ada sokongan-sokongan yang menyatakan makruh. Kalau tak boleh kita kata makruh. Maka dihukumkan dengan khilaful aula sahaja, kerana perbuatan tersebut bertentangan dengan kebanyakan sembahyang Nabi SAW. Jadi kita tak boleh kata makruh, kita hanya boleh mengatakan khilaful aula sahaja, kerana bertentangan apa yang selalu Nabi buat, dan tetap akan mendapat sunnah solat sunat witir. Kita bagi laluan azan sekejap.
Dari Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutir bi wahidatin, Nabi solat witir satu rakaat. Uthman bin Affan, dia menghidupkan malam satu rakaat witir. Dia menghidupkan malam satu rakaat dia witir, dia sembahyang. Uthman bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia witir dengan satu rakaat. Dan juga Atha bin Abi Rabah, seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Abbas. Lelaki tadi kata, hal laka fi Muawiyah yutir bi raka'atin. Kamu tahu tak mengenai Muawiyah ni, dia witir satu rakaat je. Makna lelaki tadi nak mengaibkan tentang siapa nama, pelbagai riwayat yang menyatakan boleh solat sunat witir satu rakaat ini bukan sikit di kalangan Khulafa ar-Rasyidin, empat